الحمد لله الحمد لله القائل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dimuliakan, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangannya. Semoga kehidupan kita di dunia dan di akhirat sentiasa diredai Allah Subhanahu wa taala. Hayatilah khutbah pada kali ini yang bertajuk melahirkan anak saleh. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat berharga kepada kedua ibu bapa. Mereka ibarat kain putih yang bersih, maka kedua ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk memelihara, membentuk dan mendidik mereka agar menjadi insan yang berguna, berjaya di dunia dan di akhirat. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min mauludin illa yulad 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi atau yumajjisani." Maksudnya, tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, yakni suci daripada kesalahan dan dosa. Maka kedua ibu bapalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Oleh yang demikian itu, Islam merupakan agama yang terbaik untuk memberi bimbingan dan panduan kepada manusia dalam melahirkan anak-anak yang saleh. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, sebagai ibu bapa, sudah pasti kita akan sentiasa berharap agar dikurniakan anak-anak yang baik dan saleh, menjadi penyejuk mata dan penawar hati. Anak-anak bukan sahaja dapat membantu kita sewaktu di dunia, bahkan juga diharap dapat membantu kita sampai ke alam akhirat. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza mata ibni Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa' bih aw waladin salih yad'u lah." Maksudnya, apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Justru proses mendidik anak agar menjadi anak yang saleh merupakan suatu tugas dan tanggungjawab yang besar, serta mencabar kepada setiap ibu bapa, terutamanya dalam dunia hari ini yang serba moden dan canggih, yang telah banyak mempengaruhi corak kehidupan manusia, terutamanya golongan kanak-kanak. Beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa untuk melahirkan generasi anak-anak yang saleh ialah: yang pertama, hendaklah menanam kefahaman akidah dalam diri anak-anak. Akidah merupakan perkara asas yang perlu diberi perhatian dan keutamaannya, kerana akidah yang mantap sahajalah mampu menjamin kebahagiaan dan kecemerlangan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak.
pegangan akidah yang kukuh dapat melahirkan insan yang sentiasa menjaga iman mereka serta menjauhi perkara-perkara syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Yang kedua, hendaklah memberi penekanan dan menitik beratkan soal ibadah. Ibadah yang sempurna melambangkan sifat kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ibadah juga sebagai tanda hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Dengan beribadah juga dapat menyedarkan anak-anak tentang sifat-sifat manusia sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang ketiga, hendaklah memberi didikan dalam pembentukan akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang terpuji merupakan lambang kepribadian seorang Muslim sejati. Dengan memiliki akhlak yang terpuji menyebabkan seseorang itu dihormati oleh masyarakat. Manakala seseorang yang memiliki akhlak yang tercela akan dibenci dan dikeji oleh masyarakat. Akhlak yang mulia juga merupakan antara amalan yang memberatkan timbangan amal seseorang manusia itu pada hari akhirat kelak. Hadis daripada Abu Darda radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizanil 'abd yaumul qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas neraca timbangan seseorang hamba di hari akhirat kelak selain dari akhlak yang mulia. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang keempat, memastikan makan minum anak-anak dari sumber yang halal. Setiap ibu bapa perlu memastikan setiap makanan yang diberikan kepada anak-anak merupakan makanan dan minuman daripada sumber yang halal serta menjauhi daripada sumber yang syubhah. Apatah lagi dari sumber yang haram. Makanan dan minuman daripada sumber rezeki yang halal baik lagi berkat akan mempengaruhi pembentukan akhlak anak-anak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal dan lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Yang kelima, hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk memiliki zuriat yang saleh dan cemerlang hendaklah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia merupakan amalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Sebagai contoh, kisah Nabi Zakaria yang berdoa tanpa henti untuk mempunyai seorang zuriat yang saleh lalu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-38, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, katanya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar dan memakbulkan doa permohonan.
Dan yang keenam, hendaklah berusaha mewujudkan persekitaran yang baik. Setiap ibu bapa hendaklah memberi pendedahan yang baik kepada anak-anak. Sebagai contoh, menghantar ke tempat-tempat pendidikan Islam, majlis-majlis ilmu, bagi membiasakan anak-anak berjemaah di masjid dan lain-lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak kita demi melihat generasi yang terbaik pada masa hadapan. Korbankanlah sedikit masa dan harta untuk mereka. Berikanlah kasih sayang dan tunjukkanlah contoh teladan yang terbaik kepada mereka. Ambil tahu hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak, seperti dengan siapa mereka berkawan, ke mana mereka pergi, jam berapa mereka keluar rumah dan pulang semula, dan lain-lain lagi. Ini semua membuktikan kita telah melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak dengan baik dan sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga mereka yang diridai oleh Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة مع المصلين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المقربين. Sidang Jumaat yang diberkati Allah, saya menyeru diri saya sendiri dan juga sidang Jumaat sekalian agar menjauhi dosa dan maksiat, agar diangkat musibah jerebu ini dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Jerebu adalah sebahagian daripada musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan kepada semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar, mengerjakan sembahyang, dan sesungguhnya sembahyang itu amalah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat ke-45. Marilah kita semua dengan ikhlas dan sedar bermuhasabah dalam menghadapi ujian dan musibah yang menimpa, agar kita dapat menutup segala pintu-pintu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati,
Kerana sesungguhnya musibah Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila datang pasti akan menimpa seluruh rakyat, bukan hanya kepada pelaku kejahatan dan maksiat sahaja. Gerunlah terhadap ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya umat manusia melakukan kezaliman dan kemungkaran di atas muka bumi ini. Faqala Allah Ta'ala mukhbiran wa amiran bil mu'minin, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج النبيين المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وخصوصا على Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasim Billah Muhabbaddin Tuanku Al-Haj Abdullah Halim Muazzam Shah Ibn al-Marhum Sultan Badli Shah, wa ala Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajah Haminah. Allahumma atil umrahuma muslihain lil-muwazzifin wal-ri'ayat wal-bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal-rashad. Allahumma ja'al maliziyya wa sa'iril bilal muslimin tayyibatan aminatan mutmainnatan rakhiyah يا رؤوف بالعباد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau kurniakan. Berilah hidayah dan petunjuk kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami. Kukuhkanlah perpaduan antara kami. Satukanlah hati-hati kami di atas jalan-Mu. Permudahkanlah segala urusan kami. Tambahkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat. Suburkanlah jiwa kami dengan akhlak yang mulia. Pimpinlah kami ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah ke jalan yang Engkau redai. Teguhkanlah iman kami dalam menempuhi segala mihnah dan ujian-Mu. Kekalkanlah keamanan kami dan kesejahteraan negeri kami, negeri Kedah Darul Aman, agar sentiasa aman dan makmur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.